Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peristiwa nuzul Al-Quran merupakan peristiwa Allah menurunkan ayat pertama Al-Quran kepada Rasulullah yang berterusan secara berperingkat selama 23 tahun. Peristiwa nuzul Al-Quran berlaku ketika umur Nabi Muhammad 41 tahun, iaitu pada malam Jumaat 17 Ramadan, sewaktu baginda sedang beribadat di Gua Hira. Perkataan nuzul bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah. Ayat Al-Quran mula sekali diturun oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Jibril. Ialah ayat pertama daripada surah Al-A'la. Dalam hadis ada sebut, aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu tak sekali-kali akan sesat. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitabullah, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan menerangkan peristiwa penurunan Al-Quran Al-Karim secara berperingkat dan mutawatir daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peristiwa penurunan Al-Quran itu? Okey. Peristiwa penurunan Al-Quran itu ada tiga peringkat. Okey. Terdapat di sini para ulama perselisihan di kalangan para ulama berkenaan cara Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat, iaitu 3 peringkat. Yang pertama ialah penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz, iaitu pada peringkat pertama. Ianya merupakan di sini kalam Allah itu tidak lagi diubah. Okey, pada peringkat kedua pula Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhannya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Ianya diturunkan pada malam Al-Qadar, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar. Okey, peringkat yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur daripada melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Penurunan Al-Quran berlaku di Gua Hira, Makkah Al-Mukarramah pada 17. Okey, di sini perbezaan tarikh, iaitu pada 17, 21 dan 24 Ramadan. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan 17, ada yang mengatakan 21 dan 24 juga. Kita lebih kepada 17 lah. Surah pertama yang diturunkan ialah surah Iqra. Kat sini saya ingin kongsikan mengapa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur. Okey. Yang pertama ialah bagi menetapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi rintangan dakwah dan ujian adalah Allah tetap kepada. Dan yang kedua ialah menolak dakwaan batil daripada kaum kufar tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran Al-Karim. Dan yang ketiga ialah bagi memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghafal dan memahami setiap ayat di dalam ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Yang keempat, bagi menjawab persoalan dan permasalahan yang diajukan oleh kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, sini saya ingin kongsikan
sesiapa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai nuzul Al-Quran, iaitu tentang wahyu pertama Nabi Muhammad SAW, boleh pergi ke artikel yang berjudul Sejarah Nabi Muhammad SAW, kolom 2, double dash, wahyu pertama yang menggentarkan. Artikel ini ditulis oleh Zaki Mubarak, iaitu wahyu pertama untuk Muhammad itu datang pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masihi. Malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, bacalah. Kat sini saya ingin kongsikan sedikit benda yang telah dirangkumi dalam judul artikel itu ialah dan kita pun mengetahui tentang peristiwa ini. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, bertemu Rasulullah SAW di Gua Hira, dan malaikat Jibril bertanya dan mengatakan, bacalah. Lepas tu, seraya itu Nabi Muhammad SAW berkata, aku tidak bisa membaca. Namun malaikat Jibril menarik dan memeluk Nabi Muhammad SAW dengan erat sehingga Nabi Muhammad SAW kepayahan itu bergelut. Kemudian Jibril melepaskan Nabi Muhammad SAW dan sekali lagi berkata, bacalah. Hal itu berulang selama 3 kali. Lalu Jibril melepaskan Nabi Muhammad SAW sembari mengucapkan ayat pertama hingga kelima surah Al-Alaq. Sampai yang kali ketiga Nabi Muhammad boleh baca, dah hafal. Sini saya bacakan ayat pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari senggumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, iaitu pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang mereka tidak mengetahui. Setelah Nabi Muhammad SAW mengucapkan itu, lalu malaikat Jibril pun pergi. Namun kata-kata itu terpedari dalam kalbunya. Mereka lah maknanya Nabi Muhammad dah hafal dah waktu tu. Dalam keadaan yang masih gelisah, Nabi Muhammad pun pulang ke rumah dan meminta Sayyidatina Khadijah, iaitu isteri Nabi, menyelibutinya. Ketika itu Nabi Muhammad menggigil seperti dalam keadaan demam. Ketika itu dengan tekun Siti Khadijah mendengarkan khabar berita agung dari suaminya, dan sebaik selesai langsung Sayyidatina Khadijah mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan diikuti juga dengan para penghuni rumah itu. Iaitu kita dapat tahu kat sini, Sayyidatina Khadijah merupakan wanita pertama yang mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan adapun orang yang luar daripada rumah Nabi Muhammad ketika itu, orang luar yang pertama mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini sedikit sejarah boleh saya cerita. Peristiwa ini berlaku di Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 17 Ramadan 41 Hijrah bersamaan 6 Ogos 610 Masihi. Alhamdulillah, serba sedikit kisah yang dapat saya ceritakan dan dapat saya terangkan mengenai penurunan Al-Quran secara berperingkat kepada saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teruskan kepada saudara Imam untuk jadi
apakah sebenarnya iktibar pengajaran daripada kita menyambut sambutan nuzul Al-Quran ini? Pertama adalah kita dapat mengenang kembali sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesukaran baginda menerima Al-Quran dan menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Bagaimana keadaan Rasulullah menerima wahyu. Kita mengingat semula perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu, daripada wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira sehinggalah pada wahyu terakhir yang mengakui kebenaran ajaran Islam itu sendiri. Seterusnya, kita harus menyambut sambutan nuzul Quran itu sendiri adalah kerana untuk mengingatkan kita agar mencintai Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran, mengambil iktibar, mengamalkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Oleh itu, jelaslah mengapa kita seharusnya menyambut sambutan nuzul Al-Quran dan tidaklah mengabaikannya seperti mana sambutan tarikh kebesaran Islam yang lain. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.